爷爷坚持，坚持，没开咱们06、07、08、10、10、坚持，坚持住。16、17、18、21、22、23、24、坚持，坚持。 20、27、28、29、30。来，各位来，我们走，走，走，走。来，各位不要走，来，过去，爷爷，坚持住。爷爷，坚持住，坚持住。需要我给你拿01、02、03、04、05、06、07、08、09、11、12、做了一个。爷爷，还有心脏病吗？有，吃药没？吃我刚才喝必须都喝里边，不要喝那个生的，是吧？都喝了。就我这完事儿了。120打了吗？打了。往外吐，往外吐，没事，吐。2来公司620了。Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan tingkatan 4. Okay, unit 3 pertolongan cemas, iaitu cardiopulmonary resuscitation. Singkatannya yang selalu kita dengar ialah CPR. Okay. Okay, pengenalan. Pertolongan cemas merupakan tindakan awal yang perlu diambil oleh seseorang untuk menyelamatkan nyawa mangsa dalam situasi mengejut serta memerlukan tindakan serta-merta dan pantas. Okey, apabila berlaku sesuatu kecemasan ataupun sesuatu kemalangan, tiba-tiba terjumpa orang yang kena sakit jantung ke, kan, terbaring ke, itu ya. Dan anda sendiri ataupun ada orang lain yang akan berikan pertolongan cemas, itu yang dipanggil pertolongan cemas. Okay, rawatan awal ini diberikan kepada mangsa sebelum tibanya pasukan perubatan. Alright. Okay, pertolongan cemas ataupun rawatan awal ini akan dilakukan sebelum tibanya pasukan perubatan. Macam mana nak lakukan rawatan awal ini, kita akan belajar sebentar lagi. Alright. Okay, kita lihat itu gambar kucing buat CPR, kartun buat CPR, dan ada orang betul yang membuat CPR. Okay, selalunya siapa mangsa? Okay, tahu tak siapa yang selalu mangsa yang kita perlu lakukan CPR? Okey, selalunya lah orang yang akan terkena sakit jantung secara tiba-tiba. Kalau anda ada lihat video-video di YouTube, anda akan tahulah bagaimana keadaannya. Okey, cardiopulmonary resuscitation iaitu CPR. CPR terdiri daripada perkataan cardio iaitu jantung, pulmonary, paru-paru, dan resuscitation iaitu pemulihan. Okey. CPR merupakan satu tindakan awal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mangsa yang terhenti pernafasan secara spontan. Dia sakit jantung ni tiba-tiba kena sedang duduk ataupun sedang jalan ataupun sedang bermain sukan ke, tiba-tiba dia punya pernafasan terhenti dan dia akan kolaps, dia akan jatuh terbaring. Okey. Dengan kata lain, CPR ialah bantuan hembusan pernafasan dari mulut ke mulut. Okay, lihat itu gambar di sebelah, bagaimana orang itu membuat pernafasan dari mulut ke mulut. Okey, seterusnya kita akan belajar prinsip dan prosedur CPR. Okey, CPR ni ada 5+1. Okey, kebiasaannya anda akan mendengar ataupun anda pernah belajar Dr. ABC. Okey, DRABC, dan kita akan tambah dengan E. Okey, ECC. Nanti kita akan lihat apa itu E. Okey, yang pertama D. D ialah danger, bahaya.
pastikan persekitaran mangsa dalam keadaan selamat daripada sebarang ancaman bahaya. Okey. Kamu jumpa orang yang kena heart attack, terbaring, kamu kena pastikan persekitaran mangsa tiada benda-benda tajam, tiada ancaman-ancaman lain. Okey. R pula, responsiveness, tindak balas. Dekati mangsa dan periksa tindak balasnya. Tepuk bahu mangsa dengan kuat supaya dapat menyedarkan mangsa jika ada tindak balas. Tanyakan, adakah kamu okey? Alright. Okay, lihat gambar itu, dia tanya, are you alright? Okay. Jika tiada tindak balas, penyelamat perlu meminta pertolongan dengan menghubungi talian kecemasan. Okay. Jika kamu sudah tanya mangsa tersebut, tepuk bahu dia, tapi tiada tindak balas, kamu perlu segera menelefon talian kecemasan. Kalau di Malaysia iaitu 999. Ataupun kamu jerit minta tolong supaya orang lain yang telefon talian kecemasan 999. Okey, yang ketiga iaitu airways, laluan pernafasan. Baringkan mangsa atas permukaan yang rata. Jika mangsa tertiarap, pusingkan badan mangsa. Melutut di sisi kepala mangsa. Keluarkan sebarang benda asing yang menghalang saluran pernafasan. Buka saluran pernafasan dengan mengangkat dagu dan dongakkan kepala mangsa sedikit ke atas. Alright, kita lihat gambar di sebelah kanan itu. Macam mana dia baringkan mangsa, dia melutut di sisi mangsa, dia cek sebarang benda asing yang menghalang saluran pernafasan dan buka saluran pernafasan dengan mengangkat dagu dan dongakkan kepala mangsa. Alright. Seterusnya, B, breathing ataupun bernafas. Lihat pergerakan dada mangsa dengan dengar bunyi pernafasan dan rasa hembusan nafas menggunakan pipi. Jika tiada pernafasan, lakukan prosedur CPR. Alright. Kita lihat gambar di sebelah. Bagaimana kedudukan ataupun lakuan untuk step yang keempat iaitu breathing. Okey, yang kelima C, CPR, cardiopulmonary resuscitation. Okey, guna ibu jari dan jari telunjuk picit hidung mangsa untuk tutup lubang hidung semasa hembusan diberikan. Lakukan hembusan udara dari mulut ke mulut sambil perhatikan pergerakan dada mangsa. Hembus 1 saat bagi setiap hembusan dan periksa keadaan nadi mangsa dalam masa 10 saat. Alright. Okey, step yang keenam iaitu E tadi yang cikgu cakap tadi, plus E. Iaitu ECC, External Cardiac Compression. Periksa keadaan nadi mangsa. Jika tiada, cari posisi pertemuan di antara tulang rangka dengan cuaran xiphoid, iaitu bahagian bawah tulang dada, menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Letakkan tumit tapak tangan bersebelahan jari telunjuk. Okey, lihat gambar yang cikgu tunjukkan itu. Di mana kedudukan tapak tangan dan tapak tangan satu lagi. Letakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan dan kemaskan jari jemari antara tapak tangan. Okey. Pastikan bila nak buat prosedur ECC ni, kedudukannya mesti betul ya. Dia di bahagian bawah tulang dada. Okey, kalau kamu cek dada dia bahagian bawah ada tulang dan paling bawah sekali, itulah. Luruskan kedua-dua lengan hingga paras bahu dengan mencondongkan badan ke depan. Lakukan sebanyak 30 kali tekanan pada kelajuan 100 hingga 120 tekanan seminit. Ini anggaran lah. Kamu jangan perlahan sangat, jangan terlalu laju sangat. So, kamu kena praktis dulu sebelum ni. Sebab tu kita ada kursus CPR. Dan apabila kamu ada sijil, kamu bolehlah buat CPR ni. Okay. Akhir sekali,
ulang langkah 5 dan 6 sehingga mangsa sedar. Okey. Ulang langkah 5 tadi CPR, kita cek dulu, dan yang ke-6 jika tiada nadi baru kita buat ECC ni. Alright. Okey, kita akan lihat simulasi CPR ni macam mana. Lihat video. Hello. In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for cardiopulmonary resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimetres. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Okey, seterusnya, kedudukan pemulihan. Okey, selepas kita dah buat ACC, mangsa sudah sedar, kita lihat bagaimana kedudukan pemulihan mangsa. Okey. Apabila mangsa mulai sedar, letakkan mangsa dalam kedudukan pemulihan. Kedudukan kepala mangsa yang lebih rendah daripada badan akan menyebabkan mangsa sukar untuk bernafas. Alright, ini ialah kedudukan pemulihan. Kamu boleh lihat. Okey, yang pertama, baringkan mangsa dalam keadaan selesa dan pastikan di tempat yang selamat. Yang kedua, gerakkan mangsa dalam keadaan mengiring, kaki disilangkan untuk memudahkan mangsa digerakkan. Okey, lihat gambar di dalam bulatan itu. Okey, yang ketiga, siku dibengkokkan di bawah bahagian kepala untuk menahan mangsa tergolek. Kepala didongakkan agar tidak menyekat saluran pernafasan. Okey. Dan yang terakhir, kaki dibengkokkan untuk menstabilkan kedudukan mangsa. Alright. Itu ialah prosedur CPR dan juga kedudukan pemulihan yang kamu sepatutnya perlu belajar, perlu pelajari. Jika ada kursus di luar, kamu kena. Cikgu tak kata wajib, tapi ilmu ni mestilah ada di setiap orang. Setiap
orang di Malaysia. Sebab ilmu ni penting. Jika ada apa-apa kecemasan, kamu boleh lakukan sendiri. Alright? Sekian, terima kasih. Sila buat latihan minggu ini di Google Form yang telah disediakan. Alright. Jangan lupa buat Google Form. Alright. Assalamualaikum dan terima kasih.